Tapi itu pasal gaya kita marah malam. Dia marah dengan orang-orang yang jaga. Dia orang Islam tapi orang lain dia tak macam Islam, macam semua ikut Yahudi. Yahudi suruh tutup, dia tutup. Padahal kita orang Islam nak masuk. Itu yang dia marah tadi. Kalau kita masuk lagi, saya pun tak pernah masuk, tapi saya baca dalam kitab sebut kalau kita panjat lagi ada tempat dan kawasan itu tutup. Adalah tempat di mana dipelihara ataupun dijaga Sayyidatuna Maryam. Kan kisah Sayyidatuna Maryam, siapa nama isteri, siapa nama mak dia? Mak Sayyidatuna Maryam. Ayah dia nama? Imran. Nama isteri dia? Mana ni nama? Ha? Tak ada nak baca kitab. Nama dia Hannah, kan? Mak dia, mak Sayyidatuna Maryam dah nazar ketika kita baca dalam Quran kisah ni, bila mana anak aku lahir, laki ke perempuan aku akan serahkan untuk khidmat pada agama. Maka Sayyidatuna Maryam thank you. Siapa jaga dia? Nabi Zakaria. Maka kalau dalam masjid tu, masjid yang Kibli lama, Kibli tadi, kita ni lelaki ada macam mihrab ni. Ada yang panggil tu mihrab Zakaria. Tempat Nabi Zakaria doa dan minta dapat anak. Bagi sebut. Okey, ini masjid nak buat. Nanti kita akan datang sampai pergi belah sana. Tapi nanti kita pergi belah sana. Kita pergi sana. Ujung mana tempat buruk malam. Ha? Tutup. Sama juga macam bawa hutan. Tengok pintu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita live. Hari yang ketiga, malam yang kedua, malam tadi lah. So hari ini yang ketiga kita berada, jemaah-jemaah Eagle Network berada di Bumi Al-Aqsa. So kami sekarang berada di dalam kota ataupun komplek, dipanggil komplek Al-Aqsa. Seluasnya lebih kurang 44 hektar ataupun 144,000 meter. Macam tu lah lebih kurang. Besar, luas. So Al-Aqsa ni ada dua masjid di atas. Di dalam komplek Al-Aqsa ni ada dua masjid. So satu masjidnya ini, satu masjidnya yang ini, yang di atas. Di atasnya ada dua masjid. So satu masjid yang ini, yang solat subuh tadi. Satu masjid lagi yang itu, tu, yang dipanggil Dome of the Rock. So satu masjid lagi yang tadi, yang saya tunjuk awal-awal tadi tu di bawah komplek ni, di bawah tanah ini ada 3 masjid di bawah ni. Ada 3 masjid. So yang tadi satu. So lepas tu ni depan ni kita nak pergi masjid yang kedua dan ketiga. So alhamdulillah, selama 2-3 hari, 2 malam di sini, alhamdulillah kita mendapat penerangan yang betul-betul jelas keadaan sebenar yang berlaku di sini. Cuma saya tak nak bercerita live ni sebab dia agak sensitif, dan kami di sini pun menyimpan semua ilmu, semua pengetahuan ataupun cerita sebenar yang berlaku di Bumi Al-Aqsa ini. Memang betul lah apa yang semalam kami punya tour guide bercakap. Jangan tengok pada papan tanda yang ditulis. Dia kata jangan tengok pada signboard tu. Sign tu jangan tengok, dan jangan percaya pada sign tu. Itu adalah untuk menukar, ataupun senang cerita untuk menukar fakta ataupun tukar sejarah. Tu yang salah satu yang saya boleh bercerita dulu. So selebihnya saya akan bercerita kemudian bila kami keluar daripada Bumi Al-Aqsa ini, bila kita dah lepas ke Jordan, baru kita boleh bercerita. So ini masjid yang di atas, yang berada di atas. Ada ke masjid di atas? Ini di atas tanah ni lah. So tadi masa kami solat, so ini masjid yang berada di atas. Okay. Dan itu lagi satu masjid
Iaitu keadaan sejuk. Sekarang ni keadaan dia agak sejuk. Keadaan dia sejuk. Ni sahabat-sahabat. Sebab dia sambung keluar tu pergi ke Wailing Wall. Orang lain dia orang tak boleh masuk melalui pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi semalam kita datang ke masjid yang ketiga bawah tanah tu. Tu Masjid Buraq. Lagi kita akan pergi tengok. Dia kat bawah kena turun. Kalau yang sakit kaki biasa kita tak galakkan turun lah. Memang dia kat bawah betul dalam tu. Dan dinding dia memang sambung dengan Wailing Wall. Kadang-kadang kita dengar geng-geng ni dengan jerit-jerit lah apa semua kan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita cerita peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika Nabi sampai, Nabi tambat Buraq ni. Soalannya kalau Nabi tak tambat Buraq, Buraq tu nak lari tak? Tak lari. Tapi nak bagi tahu tentang usaha. Walau macam mana pun tak hilang lah. Tak hilang tinggal kunci dalam kereta. Biar nyala. Hilang lah juga. Sebab maka dalam peristiwa tu, sebab tu kata kita baca buku Isra' Mi'raj, semua benda akan kita belajar. Sampai ketika Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi ikat Buraq. Maka peristiwa ikat Buraq tu sebahagian sebut di situ. Sebab tu nama dia Haid Buraq. Haid tu dinding, Buraq wall. Dekat bawah tu untuk memperingati tu, saya tak pasti adakah zaman Osmaniyah atau tidak. Dia letak macam ring tanda macam orang ikat kuda semua tu. Sebagai untuk mengingati peristiwa Haid Buraq. Itu masjid ketiga yang ada dekat tepi sana. Kita lalu kat sini, kita naik ikut Dome of the Rock. Kita nak ambil gambar. Lepas tu kita pergi sana tengok penjara jin. Ada yang masuk penjara? Tak nak kan? Ucap berdiri sana. Kat mana? Palestin. Okey, ni Masjid Buraq. Masjid di bawah tanah juga. So anda nak tengok anda nak tengok tak kawasan Al-Aqsa ini telah benar-benar memang diambil alih. Diambil alih. Okey, saya tunjuk anda orang-orang polis ataupun tentera Yahudi yang berada dalam kawasan Al-Aqsa. Nampak tak 3 orang tu? So dengan senjata lengkap senjata lengkap, orang-orang tentera Yahudi yang berada dalam kawasan Al-Aqsa yang sentiasa menjaga. So itulah keadaan sedikit. Dan pintu masuk ke dalam Al-Aqsa ini semuanya dijaga. Tour guide tu berkata juga semalam, kunci tu ada pada mereka. So mereka boleh buka, mereka boleh tutup. So itulah keadaan dia. Okay. So ini adalah masjid. Ini adalah Masjid Buraq. Okey, Masjid Buraq. Okey, tempat Nabi simpan buraq kenderaan dia. Okey, di sini dan ini yang saya tunjuk ni. Okey, ini adalah dinding. So dinding, nampak tak dinding tu? Itulah dinding. Sebelah sana orang Yahudi di sebelah sana. Sekejap sekejap. Saya kita lalu. Kita lalu ni, nampak tak? Nampak.
Nampak kan? Okey, nampak kan? So, okey, ini dinding. So, dinding kami di sebelah sini. Sebelah sana, ini dinding ialah dinding buruk. Tapi Yahudi telah namakan dinding ini adalah dinding wheeling dinding. Apa wheeling ke apa tu? Tempat dia meratap sebelah sana. Tempat Yahudi meratap ke dinding di sebelah sana. So ini keadaan dia. Okey. Nampak dinding sebelah sana ialah orang Yahudi, dia meratap di dinding. Okey, dia meratap dinding. Dia juga sama juga yang berlaku seperti semalam waktu kami semua pergi ke makam Nabi Daud. Apabila kami masuk makam Nabi Daud ni, kita tahu dah Nabi Daud adalah Nabi kita. Tetapi makam itu dan dekat tempat kuburnya Nabi Daud itu dah jadi tempat Yahudi. Tempat mereka meratap di situ, mereka mengaji kat situ, mereka membaca semua kat situ. Kan? Nanti saya akan tunjuk selepas di Jordan, nanti saya akan tunjuk foto-foto Nabi Daud yang telah ditukar kepada King David. Okey. So inilah keadaan. Kalau kita tengok aman kan? Kalau kita tengok yang saya tunjuk ni tenang saja kan? Macam tak ada masalah je kan? Sebenarnya berbeza. Sangat berbeza. Jadi ada banyak cerita yang saya akan kongsi pada sahabat-sahabat semua. Tapi bukan sekarang lah. Tunggu kami semua lepas pada border nanti lah. Okay. So satu lagi ni di Al-Aqsa ada 5 masjid. So 2 masjid itu di atas. Ni satu lagi. Ni yang kata Dome of the Rock. Ya kan? Okey, cantik So 2 masjid berada di atas, ada 3 masjid lagi berada di bawah. So semalam kami bersolat takhir asar zuhur semalam di masjid di bawah tanah, masjid yang pertama dibina di bumi Al-Aqsa ni. Di bawah tanah lah. Okey, masjid ni dia cuma buka pada waktu Maghrib dan Isyak. Okey. Maghrib dan Isyak. Masjid tadi tu yang untuk subuh saja. Sebab di bumi Al-Aqsa, bumi Palestin ni telah dibahagi-bahagi. So bahagian-bahagian tu yang saya akan cerita supaya kita nampak jelas. Apa yang kita dengar sebelum ni, kita tengok dekat media sosial apa semua itu, ada yang betul lah, tapi banyak yang tak betul lah. Banyak yang ni. Jadi semalam kita dapat dengar orang Palestin yang memang dia anti, sangat anti lah, tapi kita tahu jelas cerita sebenar lah. Cuma dia tak bagi dia tak bagi videokan apa yang dia bercerita sebab bahaya lah keselamatan. Tapi off record, kalau off record memang dia cerita, semua cerita betul lah. Cantik kan? Cantik lah. Ada beberapa, setiap ni ada nama dia. Yang penama dia, contoh apa dia? Contoh kubah belakang ni nama dia Qubbatun Nabi. Qubbatun Nabi. Dia dibina lambat pada zaman Uthmaniyah kalau saya tak salah. Tapi ada disebutkan di bahagian menyebutkan tempat Nabi semayang dengan para anbiya di Qubbatun Nabi. Mana Ustaz? Ni kubah kecil ni. Oh, ni kubah kecil ni. Imam dengan para nabi tu di Qubbatun Nabi. Cuma
sebagaimana saya sebut tadi, binaannya lewat. Tapi disebutkan sedemikian. Sama juga macam ni nama dia Qubbatul Mi'raj. Qubbatul Mi'raj. Baik dia sebut di Mi'rajkan daripada sini. Tetapi sebagaimana kita dah sebut tadi, binaannya binaan yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Batu ni tergantung ke tidak? Batu tergantung ke tidak? Tergantung. Ada yang sebut dia metafor. Metafora lah. Yang kedua, ada yang kata memang tergantung setelah dilihat oleh orang-orang sufi. Tengok dalam kitab Kifayatul Mu'tah ada cerita ni. Cerita tentang yang dia memang betul-betul tergantung. Tapi ada yang sebut pandangan tersebut lemah. Yang mudahnya adalah kita tawakuf. Tawakuf ni apa? Maknanya kita serahlah tergantung ke tidak. Kita serah tergantung. Cuma yang kita nampak tak tergantung. Itu je. Selesai. Sebab kalau sesuatu tu nak jadi tergantung, Allah SWT boleh buat benda tu. Maknanya perbuatan tu Allah mungkin untuk Allah laksanakan. Tak mustahil untuk Allah jadikan batu tu tergantung. Tetapi yang kita lihat sekarang ni tak tergantung. Dah lah. Kalau yang bergaduhlah bergantung ke tidak. Kalau yang dalam kita nampak gambar-gambar tu yang tergantung tu. Ada tergantung dalam gambar tu semua bukan betul. Memang yang tu sahih lah, tak betulnya. Memang bukan batu ni. Cuma sememangnya Nabi Mi'raj daripada Aqsa di kawasan yang paling tinggi. Kawasan ni lah paling tinggi dalam Aqsa. Semua kawasan, tengok Masjid Qibli tu bawah. Kawasan ni bukit. Kawasan ni bukit. Jadi memang Mi'raj tu daripada kawasan paling tinggi dalam Aqsa. Cuma tergantung ke tidak, maka wallahu a'lam. Saya nak kata, mana tergantung? Bukan, saya pun tak hidup zaman tu. Nak cakap tak pun, tergantung betul. Saya nampak, saya pun tak nampak. Dulu tergantung, tapi lama-lama dia berat, dia turun. Wallahu a'lam. Dari teori je. Memang ada dalam sebahagian buku sebut dia memang tergantung. Nanti jangan kita termutas ni. Lama kan gravity dia turun. Itu je. Wallahu a'lam. Nangis tu saya tak tahu. Ustaz, ni ada orang tanya Ustaz. Yang pergi buat live kan susah nak cerita. Orang tanya simpan Al-Quran di lama-lama. Apa? Tu di bawah tu ada tempat simpan Al-Quran lama-lama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bab akar. Ustaz jawab wallahu a'lam. Library lama aje. Library lama ada. Yang tanya tu bab akar. Bab akar. Kena datang tu. Kau datanglah Bob. Tunggu apa lagi? Library banyak ais tu. Duduk ais tu 3 malam. Bob Hashimi cakap Kau datang lah sini. Library banyak ais tu kat underground. Duduk ada 3 malam. Tak boleh nak flight. Dia takut nak flight. Dia takut naik flight. Ya, betul. Bob penakut naik flight. Memang tak datang lah jawabnya. Kalau macam tu. Nampak tak tu askar Yahudi nampak? 5 minit ambil gambar. Askar Yahudi nampak Ambil gambar ke nak apa ke ambil. So inilah okey, Al-Aqsa di bawah tu ada lagi, di bawah tu sebenarnya besar sangat besar. So Al-Aqsa menurut togat semalam tu memang dia orang Palestin lah. Anak dia pernah dipenjara kerana 2 tahun lepas anak dia pernah dipenjara kerana melawan Yahudi lah. Waktu itu melawan Yahudi, akhirnya anak dia penjara. So memang dia tahu kisah-kisah sebenar. Okey, jadi ini adalah satu masjid. Masjid ni yang kita solat waktu maghrib dan isyak. So menurut kata dia, sebenarnya Al-Aqsa ni bukan disebabkan bangunan yang cantik ni. Macam itulah, tapi macam mana memang cantik, tapi bukanlah kerana bangunan yang cantik ni.
Bukan kerana bangunan-bangunan ataupun batu-bata yang ada kat sini. Batu-batu lama yang ada kat sini. Bukan. Al-Aqsa adalah kerana tanah tu. Tanah Al-Aqsa tu. Land. So, dia kata bangunan ini semua orang boleh buat. Manusia boleh buat. Tetapi tanah tak ada orang yang boleh buat. Melainkan Allah Ta'ala. Dan Allah telah memilih Al-Aqsa. Kenapa Allah tak pilih Kuala Lumpur? Itulah cerita dia. Kenapa Allah tak pilih di London? Kenapa Allah pilih di Al-Aqsa? Dipilih oleh Allah. Ada 3 tempat yang dipilih oleh Allah adalah yang pertama Mekah, Madinah dan juga Al-Aqsa. Al-Aqsa ini sepatutnya menjadi seperti Madinah dan juga Mekah. Tapi kenapa hanya Madinah dan Mekah? Kalau dulu orang pergi umrah, komplitnya umrah itu apabila dia pergi ke 3 tempat, Al-Aqsa, Madinah dan Mekah. Tetapi hari ini Madinah dengan Mekah. Kenapa? Sebab kita tadi dibobok dengan provokasi ataupun cerita propaganda mengatakan begini-begini, jadi orang takut nak datang Al-Aqsa. Sebenarnya tidak sama sekali. Langsung. Langsung. Jadi panjang cerita dia, panjang. Memang dia kata wajib. Tapi yang datang, yang disebut semalam, yang datang kebanyakan datang ni adalah daripada Malaysia dan juga Turki. Dan saya pun tak nampak orang Arab dekat sini. Benar, ini cerita benar. Selama saya ini saya tak nampak orang Arab. Jadi itu cerita ringkas dia Al-Aqsa ini. Itu banyak lagi sebenarnya saya nak cerita. Ada bahagian-bahagian dia supaya kita faham dan kenapa kita harus datang ke Al-Aqsa. Kenapa kita harus datang? Itu saya kena buat sesuatu, tapi yang tu saya tak boleh nak post di Facebook tu. Sekarang ni saya duduk dalam kawasan ni. Jadi ada beberapa benda yang harus, walaupun kita nak jadi benar, walaupun kita nak menjadi benar, walaupun kita nak kita memang nak lawan, memang kita nak lawan, tapi keadaan banyak benda lah sebenarnya. Adakah orang Palestin tu penakut? Tak. Orang Palestin sangat berani, kan? Sangat berani. Saya bersama, sangat berani. Tapi dia orang tak boleh buat apa. Saya nak tunjuk, saya tak tahu, saya nak tunjuk anda kesan-kesan ni. Saya nak tunjuk anda kesan-kesan ni. Di dinding ni, apa yang anda nampak? Apa yang anda nampak di dinding ni? Apa yang anda nampak di dinding ni? Bob, mana Bob akar? Apa yang anda nampak di dinding ni? Dinding masjid ni. Nampak tak? Dinding masjid ni. Adakah dia memang corak masjid tu ada kesan-kesan apa? Apa yang anda nampak? Kesan apa yang anda nampak? Mungkin kesan tembakan. Mungkin. Allah Alam, kita tak tahu kan. So, tapi itulah keadaan dia Al-Aqsa. Okey. Besar, memang besar. 44 hektar. Berapa? Bukan 144,000 meter persegi. So, jadi sebenarnya Al-Aqsa ini adalah satu cerita yang sangat besar. Sangat besar. Jadi semalam kami dengar kuliah, macam kuliah jugalah. Tour guide kami ni memang bagus lah. Saya recommended lah. Kalau anda jumpa, anda pergi Telatan ni, bawa dia ni. Memang bagus. Dan dia cerita satu-satu. Dan dia bagi kita banyak berfikir. Dan apa yang dia bagi kita berfikir tu memang betul. Dan permulaan semua sekali ni bermulanya daripada Mekah. Dia tanya kami, di mana akhir dia? Di mana perakhiran dia? Perakhiran dia di Al-Aqsa. Akhir zaman tu dia Al-Aqsa. Jadi betul lah, sebab tu semua tumpu ke Al-Aqsa. Maka orang Islam kena pertahankan Al-Aqsa. So very simple. Tapi where is Muslim, dia tanya. Where is Muslim? Soalan tu kita tak nak jawab. Kan? Sebab saya pun pertama kali. Kami semua pun pertama kali kat sini. Kan? Sebab kita dibobokkan dengan cerita-cerita yang menakutkan. Kan, takutnya datang sini. Kan, ada beberapa yang saya dengar, ada ucapan ustaz sekalipun, minta maaf lah. Ustaz berkata, jangan datang sini kalau kita berbelanja bagi pada Yahudi. Sama je, kita pergi Arab Saudi, pergi Mekah pun, kita bagi ke siapa? Kalau anda nak cerita betul, kita pergi ke Mekah pun, memang tak ada lagi. Kita lagi macam mana, dia kata bank semua besar, semua memang dia yang pegang. Kan, kita ambil duit kat bank, kita simpan duit dalam bank, sama je. Sampai ke mana? Tetap sampai kat sana. Kita duduk kat Mekah pun sampai ke sana. Sara orang besar tetap sampai ke sana. Dengan cerita-cerita yang ada pada hari ni kan. Jadi itulah keadaan dia.
Sama je. Tapi kita cerita dengan border yang 4 jam, 5 jam. Tak ada, kami dalam 40 minit je. Kan? Tak adalah cerita tu, tak adalah susah mana datang kemari. Kan? Jangan berbelanja, nanti berbelanja sampai duit tu akan pergi ke sana. Tak ada, kalau tak belanja, siapa nak tolong orang? Kalau kita tak datang sini, siapa nak tolong orang? Tak ada orang nak tolong orang lah. Kan? Ini saya cerita ni, kami ni berada di luar pagar yang 700 km. 700 km yang ditutup pagar, yang dipanggil penjara hidup. Ada 4 juta rakyat Palestin berada dalam tu. Kami berada di luar. Jadi orang rakyat Palestin yang berada di luar ni, alhamdulillah lah, buntunglah diorang. Tetapi yang berada di dalam penjara hidup itu, 4 juta itu, mereka tak boleh keluar, mereka tak boleh masuk. Dan kami masuk semalam. Kami tengok benda tu. Memang benar. Jadi Al-Aqsa ni tak ada masalah nak datang. So bila semua datang kemari, mereka kemari, Togak akan bawa pergi masuk ke dalam pagar tu. Mereka berbelanja dalam tu. Semalam kami tak boleh nak ambil gambar, kami tak boleh nak ambil, tak boleh nak ambil je benda-benda macam tu. Kan? So Nabi kita berada di sini. Kan? Makan-makan Nabi kita di sini diambil alih oleh semua orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Muslim. Dikatakan Muslim, tak apalah, biarlah, okeylah, tak apalah. So memang sifat kita macam tu, nak macam mana? Tak, memang itu yang berlaku. Saya pun sebenarnya kami semua dekat sini macam orang kata tahu geram getak, gigi tau. Tapi tak ada nak buat apa. Betul lah. Kalau kita boleh nak buat apa, betul lagi doang. Tapi kalau Muslim tak datang kemari, siapa boleh tolong doang? Betul tak? Tuan-tuan, saya duduk sini, saya tengok anak-anak Yahudi berlari sana pakai cantik-cantik, tuan. Tapi anak-anak Palestin yang duduk di dalam bumi dia sendiri, Masya Allah, tuan-tuan, berebut nak makan. Berebut nak makan, tuan-tuan. Kami bagi makan, kami bawa apa makan yang ada, dia orang berebut, tuan-tuan. Tapi anak-anak Yahudi di sebelah-sebelah mereka ketawa-ketawa je, tuan-tuan. So tolonglah tolong apa ni kepada yang bercerita, yang bawa, janganlah memberikan pandangan satu pandangan yang kurang, yang membuatkan orang tak mau datang ke sini. Kalau boleh jangan. Kita kena panggil semua orang datang kemari. Saya harap saya punya live ni tak sampailah kat orang kan. Sampai kat orang, saya tak lepas keluar pula. Tapi sebelah geram keadaan tu. Cantik, tuan-tuan, Al-Aqsa, tuan-tuan, ya Allah, cantik. Cantik, tuan-tuan, Al-Aqsa. Dia Al-Aqsa, besar kan? 144,000 meter square persegi apa? Kami jalan, ini kami jalan ni satu. Dan ni adalah pokok tin. Pokok zaitun, sorry. Pokok zaitun. Di bumi Al-Aqsa, Malaysia adalah mengelola zaitun yang terbaik. Banyaknya Lufa bawa coklat. Lufa bawa coklat. Bawa, tuan-tuan. Saya assurekan lah. Kita semua kena pakat-pakat. Simpan lah. InsyaAllah Ustaz Mat Lufi nanti saya sampaikan salam pada Ustaz Sarudi. So memang kepada mutawif apa ataupun travel agent ni, ada anda yang kena harus main peranan ni. Nampak tak tu dua orang tu, nampak kan? Mereka ada kunci, tuan-tuan. Mereka boleh tutup, mereka boleh buka. Bila mereka tutup, mereka boleh buka, kerana mereka ada kunci, tuan-tuan. Kan? So peranan utama ialah kepada ejen travel ataupun dan juga mutawif. Kita kena sebarkan benda ni semua ni. Kita kena bawa. Kita rasanya kita akan jalan keluar nanti. Keluar kat mana? Tak ada naik balik. Ustaz, kita naik balik tak? Naik balik. Kalau naik balik jangan turunlah. Nanti susah ni. Ni tangga ni boleh tahan juga ni. Sini memang tak dapat line telefon. Saya beli
line phone ni daripada sini, Israel ni. Dia panggil Israel lah kat sini kan. Mahal dan tapi saya semata-mata untuk apa? Untuk saya nak live. Semata-mata saya nak live. Saya tak peduli lah. Yang penting saya nak bagi orang tahu ya. Ni bangunan lama ni. Ni masjid apa Ustaz? Penjara jin. Penjara? Penjara jin. Penjara jin. Zaman Nabi Sulaiman. Ustaz. Ustaz Ahmad Lufi ke salam? Ahmad Lufi Abu Fatih Abu Fakih. Dah. Okey, ni apa tadi? Istana? Penjara jin. Penjara jin. Istana jin. Abang Azni. Pintu Abdul Rahman. Kita boleh letakkan ni. Abu Rahman. Ni mutawif kita ni. Mutawif kedua tadi. Ustaz Abu Jihad. So mutawif kena main peranan yang besar lepas ni. So alhamdulillah. Okey. Ini adalah dipanggil tempat ni penjara jin. Penjara jin. Zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman. Ini adalah penjara jin zaman Nabi Sulaiman. Okey, sekarang waktu ini sekarang kita berada pukul 7 pagi. Penjara jin. So inilah keadaan dia tuan-tuan. So jadi saya rasa cukup setakat ni untuk pagi ni. InsyaAllah kita cuba live lagi selepas ini. Untuk kita bergerak keluar daripada Al-Aqsa ni, saya akan live sekali lagi. Saya akan tunjuk anda di luar nanti, keadaan di luar nanti. So lebih kurang dalam setengah jam nanti saya akan live. Saya akan tunjuk anda keluar daripada Al-Aqsa dan kita lihat di sekitar Al-Aqsa selepas ni. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.